Rangkuman pencapaian Sukan Negara pada tahun 2021 bercampur baur dengan keadaan negara mengalami pandemik COVID yang masih berterusan, tetapi kita terpaksa juga mengarungi cabaran-cabaran dan Sukan Negara dari segi aspek memenuhi tugas kita untuk menyediakan atlet ke arah menghadapi Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik yang telah ditetapkan untuk dianjurkan pada tahun 2021. Dalam menghadapi cabaran tersebut, kita terpaksa melalui satu amalan yang baru ataupun norma yang baru di mana kita terpaksa menjalani latihan persediaan kita dengan keadaan kita terpaksa di kuarantin bagi preventing ataupun mencegah jangkitan COVID di kalangan atlet negara. Dalam masa yang sama juga pada tahun 2021, kebanyakan kejohanan-kejohanan yang dijadikan sebagai kejohanan kelayakan telah pun dibatalkan. Ini menyebabkan lagi sukar pada atlet negara untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang dianjurkan pada tahun 2021. Alhamdulillah, kita telah melalui proses tersebut dengan jayanya, walaupun kita masih lagi tidak mendapat satu keputusan yang kita harapkan di Sukan Olimpik, tetapi kita tetap berbangga dengan pencapaian atlet kita di arena Sukan Paralimpik Tokyo, dan itu adalah merupakan satu pencapaian yang membanggakan. Di antara kejayaan yang telah kita perolehi pada tahun 2021 adalah pencapaian cemerlang Datuk Haji Joe Hasni Awang yang telah meningkatkan prestasi beliau daripada memperoleh pingat gangsa di Sukan Olimpik Rio 2016 dengan memperoleh pingat perak, dan pada penghujung ataupun pada kemuncak tamasya Sukan Olimpik itu dilangsungkan. Kemunculan bergu kita yang baru, Aaron Chia dan Su Yik, telah memberikan kita harapan bahawa Sukan Badminton masih lagi mampu untuk menyumbang pingat kepada negara. Dan kita juga amat berbangga dengan kejayaan yang diperoleh oleh kontingen Paralimpik Tokyo 2021, di mana kita telah mengulangi pencapaian 3 pingat emas dan meningkatkan pencapaian pingat perak daripada 1 pingat perak kepada 2 perak pada kali ini. Sukan Paralimpik Tokyo juga telah memberikan kita satu harapan bahawa sebelum ini pencapaian pingat didominasi oleh sukan olahraga, tapi buat kali ini kita telah berjaya melonjakkan pencapaian 2 lagi sukan, iaitu powerlifting dan badminton, untuk menyumbangkan pingat emas kepada negara. Kejayaan Lek Hau dan juga Boni Buyao serta Jong Yi Ki telah memberikan harapan bahawa Sukan Paralimpik telah mempamerkan satu persembahan yang memberansangkan. Tidak diambil kira dengan pencapaian Boccia yang turut memberikan satu pencapaian pingat perak di Sukan Paralimpik. Ini merupakan satu kejayaan kepada Majlis Sukan Negara khususnya apabila kita mengambil alih pengurusan program latihan atlet Paralimpik pada tahun 2007 bersama-sama dengan Majlis Paralimpik Malaysia. Pencapaian Rio 2016 dengan 3 pingat emas diikuti dengan mengulangi pencapaian 3 pingat emas dan menambahkan lagi koleksi pingat daripada sukan-sukan yang lain adalah merupakan satu hasil ataupun kerja keras yang telah kita lakukan ataupun kita telah laksanakan, dan itu adalah merupakan satu pencapaian yang amat-amat membanggakan kepada Majlis Sukan Negara. Walaupun Sukan Olimpik tidak membuahkan kita hasil yang kita harapkan, iaitu satu pingat emas yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, tetapi kita juga berbangga dengan pencapaian sukan-sukan kita dalam tahun 2021, di mana sebanyak 54 atlet kita daripada pelbagai bidang menduduki ranking 6 terbaik dunia. Jadi itu juga merupakan satu pencapaian yang membanggakan kepada Sukan Negara pada tahun 2021 di dalam keadaan kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Pada tahun 2021 juga Majlis Sukan Negara telah pun mencecah umur 50 tahun. Sepanjang tahun 2021 ini kita telah melaksanakan pelbagai program bagi kita menghargai, bagi kita merasakan lahir kesyukuran kita di atas kewujudan Majlis Sukan Negara sejak 50 tahun yang lalu. Kita juga pada tahun ini dalam keadaan norma-norma baru yang kita telah laksanakan, kita terpaksa menjalankan program latihan secara kuarantin, secara camp kuarantin yang amat mencabar, di mana melibatkan keseluruhan pegawai dan kaki tangan Majlis Sukan Negara menumpukan perhatian untuk menyediakan program latihan kepada atlet negara dalam keadaan kita mencegah jangkitan penyakit. Kita sendiri pun juga terdedah pada jangkitan penyakit, dan itu merupakan satu cabaran yang telah dilalui oleh pegawai dan anggota Majlis Sukan Negara semasa kita menyambut 50 tahun kewujudan Majlis Sukan Negara. Sempena dengan 50 tahun Majlis Sukan Negara, kita juga telah memperkenalkan satu slogan baru, iaitu Demi Malaysia.
Demi Malaysia adalah merupakan slogan baru yang kita harapkan akan menjadi bualan, akan menjadi siulan, akan menjadi kata-kata keramat yang digunakan oleh bukan saja atlet negara, malahan juga peminat-peminat sukan negara. Demi Malaysia melambangkan bahawa kita berjuang untuk Malaysia, untuk negara kita yang tercinta. Jadi ini adalah merupakan satu slogan yang diperkenalkan sempena 50 tahun Maju Sukan Negara, dan kita berharap bahawa slogan ini akan dapat diamalkan, akan dapat digunakan sepenuhnya bagi meningkatkan semangat atlet-atlet negara, malah boleh juga digunakan sebagai satu kata-kata motivasi kepada semua rakyat Malaysia. Program NRDP juga telah membuahkan satu hasil yang membanggakan, di mana 44 pemain bola sepak AMD telah ditawarkan untuk menyertai kelab-kelab tempatan. Ini merupakan satu produk yang telah berjaya kita hasilkan daripada program pembangunan bola sepak negara yang telah kita mulakan sejak tahun 2009 yang lalu. Tahun 2021 juga memberikan satu tanggungjawab yang lebih besar kepada Maju Sukan Negara apabila kita telah mengambil alih Kompleks Sukan Nilai yang merupakan kompleks sukan yang baru, menggantikan Kompleks Sukan Keramat yang telah diambil balik semula oleh pihak DBKL. Sementara itu, kita juga telah mengambil alih Kompleks Pelayaran Pekalan Balak di Alor Gajah yang selama ini telah kita serahkan kepada Kerajaan Negeri Melaka untuk kita uruskan sebagai Kompleks Sukan Pelayaran kedua Maju Sukan Negara selepas Langkawi. Tahun 2021 telah pun berlalu. Tahun 2022 akan kita hadapi dengan cabaran yang lebih besar. 3 tamasya utama yang menanti kontingen Malaysia. Sukan SEA 2021 di Vietnam, Sukan Commonwealth di Birmingham dan Sukan Asia di Hangzhou, China. Ini adalah merupakan 3 kejohanan utama, dan kita juga menghadapi satu kekangan di mana kedudukan keuangan negara yang masih dalam proses pemulihan menyebabkan kita tidak mendapatkan satu penuntukan yang agak meyakinkan. Walau bagaimanapun, kita have to move forward. Kita terus komited untuk menyediakan atlet-atlet kita ke arah menghadapi ketiga tamasya tersebut. Dalam masa yang sama juga, Maju Sukan Negara akan mengendalikan Sukan Malaysia 2022 yang telah ditangguhkan daripada negeri Johor untuk dianjurkan di peringkat pusat. Itu adalah merupakan satu lagi cabaran bagi memastikan Sukan Malaysia tetap merupakan satu tamasya sukan utama di Malaysia ini ke arah kita melahirkan atlet-atlet baru yang menjadikan satu tamasya sukan yang dinanti-nantikan oleh seluruh negara, khususnya kepada bakat-bakat baru yang akan menjadi atlet negara pada satu masa kelak nanti. Sejak tahun 2020, negara kita telah melalui satu situasi ataupun satu keadaan yang begitu-begitu perit. Pandemik COVID sebenarnya telah membawa pelbagai-bagai kesan dalam kehidupan kita. Ini adalah merupakan satu situasi yang sebenarnya kita tidak jangka, sebenarnya kita tidak harapkan. Pandemik yang berlaku, kita kena harus mengakui bahawa ada hikmah di sebaliknya. Kita mempunyai kekuatan, rakyat Malaysia mempunyai kekuatan, dan kita harus bangkit. Negara sedang dipulihkan, kita harus membantu negara untuk dipulihkan demi kelangsungan hidup anak-anak dan cucu kita. Dan begitu juga dengan sukan. Kita mempunyai kekuatan, kita punya strength. The only thing that we have to do now is to get the honour. We have to move forward in 2022 untuk memastikan bahawa penghormatan-penghormatan yang kita harapkan akan dapat dijelmakan pada tahun 2022 nanti.